soalan adalah negeri Pulau Pinang. Ya Allah. Alright, so boleh tengok soalan. Okay, boleh tengok soalan. Di mana ianya adalah menunjukkan satu bongkah kaca semi bulatan, satu sinar cahaya yang ditujukan secara tegak ke suatu sisi blok kaca. Alright. So sinar itu kemudiannya memasuki bongkah cahaya dan menuju ke titik O sebelum keluar semula. Alright, so ni tajuk yang favourite awak. Okay? Saya memang nak awak buat soalan cahaya. Sebab kita nak revenge kan? Okay, so sudut sudut 7 ialah 30 darjah. Alright. Okay. Okay. So ini adalah cerita dia. Alright. So ini adalah blok semi bulatan. Kena ingat tengok gambar mana sudut 7 dan sudut terkeluar lah, terbias, terpantul dan sebagainya. Alright. So bagi yang baru masuk sila tulis nama. Okay. Okay, so soalan pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan sudut 7? Simple dan mudah. Sudut 7 ialah sudut di antara. Sudut di antara sinar 7 dan dengan normal. Yes, thank you very much. Sinar 7 dengan normal. Jadi kalau awak faham apa nama sinar 7, awak tak payah hafal pun sebenarnya. Okay, boleh awak tak perlu hafal kalau awak boleh faham. Okay, thank you very much. So next one, terangkan bagaimana pantulan dalam penuh berlaku. Okay, so pantulan dalam penuh yang berlaku. Langkah pertama adalah, so saya tulis kat situ lain. Yang pertama sekali adalah apabila sudut 7 meningkat, okay, sudut 7 meningkat, maka sudut terbias juga meningkat. Sudut terbias juga meningkat. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua adalah sudut 7 akan terus meningkat sehingga sudut terbias dia, sampai ke 90 darjah. Okay, so kita cerita sudut terbias tu adalah sudut genting dulu. Dia step by step lah. Alright, so ni satu. Okay. Yang kedua, saya ingat saya padam lah tulis panjang. Ni tak dapat nak tulis. Okay, kejap Okay, 1, 2, 3, 4, 5 saat. Boleh dia lambat sikit. Lambat betul. Okay, so isi yang ketiga adalah apabila, tadi tambah 2, apabila I sama dengan C, yang mana C adalah sudut genting. Okay, C adalah sudut genting. Okay. Seterusnya yang keempat. Okay, yang keempat tadi isinya sudut 7 akan ditingkatkan sampailah sudut 7 akan ditingkatkan sampai ianya melebihi sudut genting. Okay, sampai ianya melebihi sudut genting. Alright. Okay, next one. Final one. Awak hanya perlu tulis sinar akan terpantul. So ada 5 isi tapi 4 markah. So 1 tu kita spare lah. Alright, yang pertama tadi kita akan cerita pasal sudut 7 meningkat, maka sudut terbias juga akan meningkat. Yang kedua kita akan tija sudut 7 dia terus meningkat sampai sudut terbias saya sama dengan 90 darjah. And yang ketiga, kita bagi tahu tadi sudut tadi bila dia sampai 90 darjah, I saya tadi adalah sama dengan sudut genting. Ni tadi maklumat yang penting, kita menerangkan sudut genting. Dan sudut 7 tadi ditingkatkan melebihi sudut genting dan sinar akan terpantul. Lebih kurang Okey, bolehlah
Right, so itu adalah 4 markah tapi ada 5 evidence, 5 cerita. Mana-mana 4 boleh dapat. Okay, so hopefully okay, nanti saya akan screenshot. Oh, lupa lah. Siapa yang akan tegur selepas sejam? Sekejap, nama yang gambar paling comel. Ain Fatihah. Ada kat sini ya? Ada cikgu. Okay. Saya. Okay, soalan seterusnya adalah soalan B. Alright, soalan B saya pergi sana pergi sini ya. Soalan B boleh tengok. Ini adalah tentang dua raja. So when it comes to soalan B, dia adalah soalan yang mana awak boleh tengok gambar je. Dan awak boleh bandingkan lah. Bandingkan dengan tengok gambar. Okay, bandingkan dengan tengok gambar. Raja, kita nak tengok raja 9.2 dengan raja 9.3. Okay, menunjukkan dua buah bongkah kaca yang berlainan ketumpatan. Okay, dengan indeks biasa ni lah. Okay, so sinar tahaja cahaya ditujukan kepada bongkah kaca dengan sudut tuju saya adalah 30 darjah. Alright, so diberi juga ketumpatan, berapa ketumpatan ni pun berapa. Awak hanya perlu bandingkan je. Langkah pertama adalah kita tengok ini adalah sudut tuju. Ini sudut tuju dia. Okay. Nak tengok dia suruh bandingkan. Mana soalan? Sebelah Oh ya Allah. Ya. Soalan sebelah. Okay. Thank you. Next one. Soalan. Okay, so soalan sebelah. Bandingkan ketumpatan bongkah. Okay, so pergi tengok gambar sebelah lah. Dia patah balik. Baik, so awak tengok ketal Okay, so bandingkan ketumpatan. Daripada sini awak boleh tengok ketumpatan dia, tengok je lah nombor. Okay, buka mata besar-besar. Mana ketumpatan lagi besar? Okay, so tulis je dalam perkataan. Ketumpatan untuk raja apa besar? 9.3 kan? Okay, 9.3 lebih besar. Nak tulis the other way around pun tak ada masalah. Jangan tulis singkat. Salah. Nanti cikgu PM marah. Daripada. Okay, so daripada 9.2. Ini isi yang pertama. Okay, so isi pertama awak hanya perlu tengok aja gambar. Satu markah dah senang kot. So sebenarnya nak lulus tak susah. A tu bercapa. Alright, yang kedua. Indeks biasan. Okay, so bilik indeks biasan, dia tak bagi indeks biasan dalam soalan. Awak kena kira. Tu je. Ni macam tinggi sikit. Tapi boleh kira N sama dengan sin I per sin R. Nak ingat senior lah. Alright. So next one pun sama. N sama dengan sin I per sin R. So sin I I soalan gambar kiri. Sin 30 bahagi dengan sin 22 darjah. Boleh kira? Kira sendiri lah. Boleh Kena kira belum? Siapa dah kira? Saya sebenarnya kalkulator saya hilang. Awak kena kira. Sin 30 bagi sin 22. Handphone saya pun anak saya dah ambil. Tak boleh nak kira. Kira. Betul kau 9.2 lebih kecil lah daripada 9.3. Yang ni pula N dia adalah sin I 30 bahagi dengan sin 19. Kira. Dah? Boleh dah kira. Dapat jawapan siapa lagi tinggi? Quiz. Ke dah tidur? Belum kalkulator tak jumpa. Okey, faham. Dah? Cikgu. Yang 9.2 lagi kecil daripada 9.3. Yang mana? Indeks biasan? Betul. 9.2 lebih kecil. Bagus, terima kasih. So indeks biasan setelah dikira-kira, terima kasih. Indeks biasan bagi 9.2 adalah lebih kecil daripada 9.3. Okay, settle soalan. Tapi kena kira lah. Tapi sin I per sin R ni tak adalah susah sangat kan nak kira? Betul tak? Kalkulator ada kan? So hopefully bila awak exam, awak memang kena pastikan kalkulator saintifik awak tu berfungsi. Okay, berfungsi dengan baik.
Tu je lah. Tapi kita bila awak SPM, kita ada spare lah kalkulator. Kalau tiba-tiba kalkulator tak dapat tekan, awak angkat tangan minta kalkulator. Alright, soalan yang ketiga. Yang ketiga adalah kalau tengok pada soalan, dia adalah membandingkan sudut tuju pembiasan. Okey, so kena pasti mana sudut tuju? Sudut tuju adalah yang berwarna merah ni kan? Ni sudut tuju. Ini pun sudut tuju. Sama lah. Okey. So tulislah nombor 3 tu. Walaupun dia sama, tulis je lah. Sudut tuju untuk darjah 9.2. Okey. Sudut tuju kan dia cakap kan? Kenapa macam lain? Sudut tuju pembiasan. Betul lah. Sudut tuju pembiasan untuk darjah 9.2 dan 9.3 adalah sama. Okey, tengok je lah gambar. Okey. Alright. Sudut tuju pembiasan. Okey. So last yang keempat Yang keempat So saya settlekan ini. Boleh. Alright, isi yang keempat. Kita akan sambung ke penulisan di bilik sebelah. Boleh Sekejap masuk bilik sebelah. Dan nanti serabut pula. Okey, nombor 4 adalah semakin tinggi ketumpatan. Okey. Semakin kecil sudut terbias. Okey. Yang seterusnya adalah yang akhir lah. Semakin tinggi indeks biasan, maka semakin kecil sudut terbias. Ni cerita pasal sudut terbias Okey. Boleh So membandingkan sajalah. Membandingkan semakin tinggi ketumpatan, semakin kecil sudut terbias. Okey, tengok gambar Sebab 9.2 tu kan ketumpatan lagi kecil, lepas tu sudut dia besar. Dia macam berkadar songsang. Awak tengok gambar dulu Lepas tu yang seterusnya adalah semakin tinggi indeks biasan, semakin kecil sudut terbias. So awak macam dah kira-kira tadi, awak bandingkan je bergantung pada soalan yang diminta. Alright? Okay. So saya screenshot jawapan. Boleh cari AJK untuk screenshot. Farah Amira. Tak, bawah tu nama Farah Amira. Kita baca je. Ni Okay. So jangan risau awak keluar masuk. Faham? Line memang ada problem lately. Saya pun perasan. Tapi tak apa. Okay, so seterusnya adalah boleh rujuk buku awak buku yang itu adalah tentang gentian optik fiber. Okay, gentian optik fiber yang mana awak diminta untuk memberikan bentuk satu gentian optik yang dapat berfungsi dengan cekap. So menggunakan pengetahuan tentang cahaya dan sifat bahan, terangkan cadangan anda berdasarkan cerita-cerita itu lah. Alright, so nanti bila kita buat modul, kita akan pergi dalam lagi tentang benda ni. Tapi yang ni sekarang kita jalannya Kita jalan je. Alright, so the thing is, macam biasalah, soalan terakhir akan ada 5 isi dan terus masukkan sahaja. Okay, so nanti kita akan go into detail bila nak buat yang bahagian ni Sebab kita nanti kita move very slowly kan untuk hari Jumaat. Okay, so don't worry. So ciri yang pertama adalah indeks biasan tentang lapisan luar dan dalam. Lapisan luar dan dalam. Okay, lapisan luar dan dalam. Alright. So kenapa kita nak lapisan luar kita, dia punya kriteria lapisan luar kita nak yang luar tu lebih kecil indeks biasanya. Lapisan luar lebih kecil indeks biasanya berbanding yang dekat dalam, berbanding lapisan dalam. Okay. Oops. Alright, so kenapa? Kita dah kita macam lebih kurang kita dah pernah tengok fiber optics ni gentian gentian yang mana melibatkan pantulan dalam penuh. Boleh? Pantulan dalam penuh Wow, pantulan dalam penuh saya kat atas tu yang warna hitam. Tapi saya tukar color sebab nanti confuse. Alright, so this one. Then kita akan go into detail untuk pantulan dalam penuh.
So yang ni kita ambil dulu Okay, so kenapa supaya pantulan dalam penuh boleh berlaku? Pantulan dalam penuh berlaku je. Biasanya, kenapa saya suka awak buat soalan ni? Okay, cahaya kalau awak perkataan pantulan penuh pun awak dah betul dah. Betapa sangat itulah. Ada fungsi tadi. Okay, next adalah kelenturan. Itu je isi dia. Pantulan dalam penuh. Awak tak payah bercakap daya tinggi lah, berat beban ni lah. Macam pening kepala kan. So, pantulan dalam penuh. Awak telah perkataan pantulan penuh pun awak dah. InsyaAllah. Okay. So, next one kelenturan. Kelenturan saya mestilah tinggi. Okay, so kelenturan ni fiber optics is basically macam dawai ataupun macam wire. So, bila wire tu lebih mudah dilenturkan macam dibengkokkan. So tinggi lah, kelenturan tu tinggi, boleh dibengkok-bengkokkan. So kita boleh move very far away dan dia boleh dibengkok-bengkokkan lah. Kalau macam lalu selekoh ke jalan kan. So that's why kelenturan tinggi. Kenapa kelenturan tinggi? Supaya mudah dilenturkan. Okay, kerana kita nak pasang fiber optics di sepanjang jalan dia tak nak ada gangguan. Okay, next one adalah guna kekuatan. So, bila dia kata kekuatan, kita akan guna bahan yang kuat pun boleh. Kuat yang ini boleh lah. Okay, guna bahan kuat yang mana ianya tidak mudah pecah. Apa lagi yang mudah? Dia tahan lama betul. Ini pun open-ended yang boleh terima macam-macam. Okay, dia logic sense. Anything can do. Bukan anything lah, mana-mana yang bersesuaian. Alright, last, ketebalan. Okay, ketebalan adalah bahan ini dia mestilah tak payahlah terlalu tebal. Betul tak? So ketebalan dia mestilah kecil. Ataupun boleh cakap dia nipis. Sebab bila dia tebal sangat, susahlah nak bengkok-bengkok kan? Betul tak? Okay. Alright, so kenapa lagi satu ketebalan kecil? Supaya dia ringan. Okay, so dalam mana kita dah banyak kali buat beberapa latihan bahasa Malaysia, bahasa Melayu yang senang. Ringan adalah benda yang biasa boleh buat. Okay, apa lagi yang boleh buat? Kuat pun boleh tulis dah. Bila-bila masa awak tulis je kuat. Lepas tu tahan lama. Okay, hopefully your marks for 10 here akan go as far as 10. Sepatutnya lah sebab dia dah ada banyak bahasa yang boleh pakai Okay, next one boleh juga ditulis sebagai boleh digunakan untuk kawasan kecil. Untuk kawasan yang kecil. Okay, untuk kawasan yang kecil. And lastly, selalunya kita akan cakap bahan yang berketumpatan. Absolutely, bahan berketumpatan rendah lah. Kenapa bahan ketumpatan rendah? Masih lagi jawapan kita nak bahan kita ringan. Saya ulang, ringan 2 kali tak ada masalah. Kalau lain jawapan salah, kita terima je 2 kali awak betul. Okay? Okay. So last sekali adalah ataupun bahasa lain untuk ringan adalah jisim kecil lah. Itu sahaja 10 markah 1, 2, 3, 4, 5, 10. So pada saya tak sukar untuk dapat 10 markah kertas 2. With the right cara. Okay, boleh So next one adalah soalan seterusnya nombor 10 Dah Soalan nombor 10 adalah berkaitan dengan keradioaktifan. Kita start 2.5 Okay, so 3.5 Tolong panggil. Tapi tadi siapa orangnya? Tolong tegur Saya tak nak pergi lompat laju je tau. Alright, thank you Ain. Alright, next one adalah soalan nombor 10. Okay, soalan nombor 10 adalah tentang pula nak tulis, nak kena buka sini. Tak apa So bagi sikit lah masa Alright, so next one. So ini adalah soalan nombor 10. Okay, menunjukkan satu pelakuran nuklear tentang tajuk keradioaktifan. Okay, keradioaktifan. Alright, so keradioaktifan adalah tentang pelakuran nuklear. Okay, pelakuran nuklear. So boleh ingat semulalah apa itu benda-benda semua. Dan ni ada 2 contoh lah. Okay, mungkin
Ini apa ni? 1.7 ni. 3.35. Ini adalah tenaga yang dibebaskan. Tenaga yang dibebaskan. Okey, tenaga yang dibebaskan. Okey. MeV stand for dia punya jumlah tenaga dalam bentuk mega elektron mega elektron volt. Nanti kita belajar macam nak tukar. Alright. So this one adalah tentang takrifan pelakuran nuklear. Okey, apakah maksud pelakuran nuklear? Macam biasalah. Siapa nak jawab? Nak salin ke? Okeylah, salin lah. Dua nukleid. Okey. Dua nukleid ringan Kataannya adalah ringan bersatu. Hitam dan menjadi nuklear yang lebih berat. Yes, perkataan adalah nuklear yang lebih berat. Perkataan mesti ringan bergabung menjadi berat. Okey, ringan bersatu lah. So dia adalah penyatuan. Satu lagi adalah pelakuran, satu lagi adalah fission. Apa tu? Pelakuran. Alah, ada lupa dah. Awak tengok dulu. Dah tak ingat dah. Okey. Siapa nak jawab? Pembelahan. Yes. Siapa orang tadi ya? Saya tengah sedih tak nampak siapa. Yasmin. Thank you Yasmin. Alright, so soalan seterusnya, soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua. Hanya perlu lihat daripada cerita persamaan atas. Okay, persamaan atas. Soalan yang pertama adalah tentukan ataupun bandingkan bilangan neutron yang terhasil. Alright, bandingkan bilangan neutron. Bilangan neutron yang terhasil adalah tengok ke atas lah. So tengok ke atas tadi. Ini adalah neutron. Mana neutron saya? Okay, kita pakai color lain lah. Okay, neutron kat sini. Satu neutron. Oh, sama lah. So, boleh je buat jawapan sama. Jangan takut. So, markah yang pertama adalah bilangan neutron yang terhasil adalah sama untuk kedua-dua darjah. Untuk kedua-dua darjah. Untuk UNT tu. Okey. Okey, untuk kedua-dua darjah. Okey, markah kedua pula. Markah kedua adalah tentang kuantiti tenaga. So tengok atas. Tadi saya cakap kan MeV tu tenaga Nanti kita belajar cara tukar pada joule energy lah. Tapi dekat sini tengok je lah. Ni adalah 17.6. Ini 3. Siapa yang besar? Allah. 10.1. 10.1. Okay, so 17 yang besar. Tapi awak kena cakap dalam perkataan. So tulislah kuantiti tenaga 10.1. Darjah 10.1 adalah lebih besar daripada 10.2. Boleh? As simple as that. 2 markah dah dalam tangan dah. Yang ketiga tu macam krik-krik sikit. Tapi sebenarnya cacat jisim markah ketiga adalah tentang cacat jisim. Cacat jisim untuk Raja pun sebenarnya sama 10.1 pun lebih besar daripada 10.2. Cacat jisim tu apa? Cacat jisim tu tadi kat sini. Yang nilai tadi lebih besar. Nanti itulah saya pun tak faham kenapa dia tak kira dia tak bagi UJA. Patutnya dia bagi UJA dulu baru awak tolak. Tapi awak tengok daripada persamaan yang besar tadi, energi besar, cacat jisim pun besar 10.1. Okey. Boleh Okey, markah yang keempat adalah markah yang keempat. Markah apa ni? 4, 5. Okey, markah yang keempat adalah ini adalah cerita tentang keabadian tenaga. Atau kalau awak tulis ni pun betul. Atau awak cakap jumlah tenaga sebelum adalah sama dengan jumlah tenaga selepas. Okay, ni kalau kira lah. Okay, tapi kalau kita belajar tentang energi, tenaga sebelum sama dengan tenaga selepas. Alright. Okay, yang kelima, maybe I will write atas.
Boleh lah, kita nak pergi kata lain. Okay, so lebih besar cacat jisim. Lebih besar cacat jisim. Lebih besarlah kuantiti tenaga. Lebih besar kuantiti tenaga. Okay, settle 5 markah. Boleh So 5 markah. So Farah akan cuba screenshot. Farah siap Farah Okay, dah? Settle Alright. So settle ke radioaktifan 110 AB. Dan soalan seterusnya adalah tentang seterusnya. Soalan B Okay, soalan B. Kita pergi kepada ketakut soalan macam Cikgu, yang hukum fizik tu, hukum fizik apa dia kata nyatakan hukum fizik yang terlibat. Oh, kat badan tenaga. Kat badan tenaga. Okey. Okay kat badan tenaga. Boleh So hukum dia adalah kat badan tenaga. Maksudnya tenaga sebelum apa-apa yang berlaku dia tembak sama dengan tenaga selepas. Yang mana kita memberikan jumlah tenaga yang kita bebaskan lah. Maksudnya 2 helium gabung dengan 3 helium berlanggar sebelum. Selepas dia akan menghasilkan 4 helium, 1 neutron dan 17.6 amount of energy. Alright. So sebenarnya macam kita langgar, energi yang terhasil tu mungkin dalam bentuk tenaga haba ke, tiba-tiba dia panas kan, ataupun mungkin pancaran cahaya, tenaga cahaya. So banyaklah. Okay. So tenaga sebelum sama dengan tenaga selepas. Boleh? Does that answer the questions? Okay, so 10B adalah cerita tentang neutron. Lepas tu dia dapat uranium. Lepas tu dia pergi kepada 2 gaduh-gaduh. Lepas tu dia pecahan berantai. Alright, so ni adalah apakah nama tindak balas nuklear yang ditunjukkan? Siapa nak jawab? Cakap yang putih dia, nuclear fission. Cakap Melayu. Tadi apa tadi? Ada kat Melayu apa? Nuclear fission. Jawapan Pembelahan. Betul. Nuclear fission ataupun pembelahan nukleus. Okay, nuclear fission. Alright, soalan yang kedua masih lagi kena explain. Okay, bila dia explain ada 3 markah, so ada 3 isi lah. Okay, 3 markah, 3 isi. Apa yang kita nak isi adalah apa yang kita dapat pada gambar. Okay, langkah pertama. Kita nampak 1 neutron. Betul tak? 1 neutron. Awak refer buku Okay, refer soalan Okay, so 1 neutron baru dia menghentam. 1 neutron menghentam 1 nukleus uranium. Alright, so uranium. Nampak? Nukleus, anak panah, langgar uranium. Awak cerita tu je, awak dapat markah. Alright. Okay. Ni isi. Okay, boleh juga tambah yang kedua. Sebelum ni sebenarnya 1 neutron Ni yang pertama ni, terbalik dah. Okay, yang ni sebenarnya nombor 1. Okay, ni nombor 1 tadi, ni nombor 2. Yang pertama tadi sebenarnya 1 neutron menghentam nukleus uranium. Dia menceritakan the whole story. Okay, 1 neutron menghentam nukleus uranium untuk menghasilkan 2 neutron dan tenaga. Dia first thing first, you explain the whole story. And then number 2 baru awak cerita 1 neutron menghentam 1 nukleus uranium. Okay. Yang ketiga adalah perbezaan jisim tadi akan ditukarkan kepada tenaga. Okay, akan ditukarkan kepada tenaga. And finally, number 4 adalah energy. Tenaga kita akan dibebaskan. Okay.
Boleh juga tulis diberi sebagai formula E sama dengan MC kuasa 2 pun boleh. Tapi kita nak tenaga dibebaskan. So ada 4 isi, markah 3 je. Mana-mana 3 lah. Saya ingat markah 2 ni dia lebih kurang ni. Okay, markah 2 ni lebih kurang. Okay, so 1, 2, 3, 4 ada pilih 3. So ni 3 ni. Ada 3. Boleh? Ada soalan? Tak ada. So masa ni creative. Biasanya untuk bab form 5, dia masih lagi kekal di memory kan. So dia tak jauh lah nak pick balik. Pick it up. Alright. So soalan C. Okay, soalan C kita jarang discuss. Tapi bagus bila kita buat soalan ni. Yang mana dia tentang reaktor nuklear. Alright, reaktor nuklear. Apa yang kita akan buat? Kita akan buat tentang reaktor nuklear. Reaktor nuklear yang boleh menjana lebih banyak tenaga elektrik dengan selamat lah. Biasa. Alright, so ada 1, 2, 3, 4, 5. So 5 je isi, so 5 kena pakai lah. Alright, so langkah pertama, jenis bahan rod pengawal. Dah boleh mula hafal. Rod pengawal tidak lain, tidak bukan, nama dia adalah boron. Boleh? Boleh ingat? Cikgu, mana soalan dia? Alamak, soalan tak ada? Kat belakang kan? Tak jumpa. Muka surat 25. Ada. Benar. Ada ke? Okay. Benar Okay, so sebab boleh? Boleh Okay. Alright, so rod pengawal semestinya bohong lah pula. Boron. Okay, boron. Okay. So dia untuk menyerap neutron. Okay. Boleh Alright, dan dia juga boleh juga mengawal tidak balas merantai. Boleh? Okay. Alright, so next one. Selepas itu adalah jenis bahan. Jenis bahan juga tidak lain tidak bukan, boleh grafit atau cakap putih, GRAPHITE, graphite. Boleh juga lah. Tak ada masalah pun. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Okay, so memperlahankan neutron yang berlaju tinggi. Okay. Next one, ejen penyejuk. Tidak lain tidak bukan air. Penyejuk. Okay. Tapi nama dia bukan air sebarang air, dia adalah air berat. Okay, kenapa air? Sebab muatan haba tentu yang tinggi. Lagi kenapa? Boleh juga tambah dia sebagai boleh menyerap amount haba. Boleh menyerap amount haba yang tinggi tanpa meningkatkan suhu. Boleh? Alright, so saya moving very slow sebab dah macam ngantuk kot. Dah petang. Faham. Alright, dah dapat yang ketiga. Ya Allah. Ada soalan? Semangat. Semangat. Tak ada. Tak ada Okay. Bentuk pipe. Okay, bentuk pipe Bentuk pipe ini tentang reaktor nuklear. So dia macam boleh hafal dah lah. Grafit, boron, air berat. Memang tetap. Okay, kalau awak buka buku teks, awak tengoklah. So bentuk pipe-nya adalah bentuk ya Allah, bentuk penukar haba dia mestilah panjang Okay, bentuk penukar pipe haba.
bahasa dia lah so bodoh je lah bahasa dia. Okay, so kita buat perlahan untuk penukar penukar haba. La ilaha illallah. Untuk penukar haba. Okay, dia mestilah panjang. Tu je lah. Nak tulis jawapan dia panjang je. Panjang atau pendek so panjang lah. Okay. Atau boleh juga tulis sebagai dia tiada lubang. Maksudnya dia tak ada lubang, dia tak berlubang lah. Okay. Okay. Alright. Boleh So seterusnya kenapa untuk meningkatkan kawasan. Untuk meningkatkan kawasan untuk haba diserap oleh air. Last sekali adalah semestinya lah konkrit mestilah tebal sebab bahan radioaktif kot. Takkanlah konkrit dia serapuh hatimu. Tebal kan? Okay, untuk mengelakkan Bocor. kebocoran radiasi. Okay, misalkan kebocoran radiasi ataupun ayat biasa lah. Kita nak dia kuat, dah siap. Tulis bukan kuat pun tak ada masalah. Okay, tapi lagi strong elak kebocoran radiasi lah. Tu memang strong ni tajuk lah. Memang budak fizik betul lah. Okay, tanpa ragu-ragu. Okay, boleh Alright, so 1, 2, 3, 4, 5 settle. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 10 markah. Okay, biasanya kita nak awak aim untuk yang 10 markah belakang lah. Awak tulislah sebanyak mana yang boleh supaya awak dapat markah baik. Okay, so saya sambung 3.20. Kita break kejap Kita break kejap, kita buat whiteboard fee je. Itulah, tapi saya akan break 4.15. Saya tak nak lah masa azan saya belajar ajar juga. Tak nak tak baik. Kita nak berkat juga. Boleh tak sekarang? Okay, kita break kejap Boleh Ain? Boleh. Boleh Kejap je, kita break 2 minit untuk memberi. Ya. Cikgu saya nak salin. Okay. Oh, nak salin. Apa yang boleh silakan. 2 minit untuk salin. Boleh sikit? Salin dah boleh hafal. Baik. 2 minit. Itu. Salin lah, boleh hafal ni. Cumanya dia benda yang perlu ingat. Maksudnya grafit memang grafit. Tak ada nama lain. Boron memang boron. Buku mana pun cerita pasal boron. Okay. Apa lagi? Konkrit tebal. Memang konkrit tebal lah. Takkan nipis. Okay. So saya cuba untuk record lah kelas. Okay, record kelas dan kita buat lah. Okay. Ada soalan? Ada sementara Baim Salim? Ada apa-apa pertanyaan atau kegusaran di hati? Atau persoalan? Saya notice hari ni line dia macam lambat sikit. Sebab saya dengar macam lambat. Tu cerita dia. Right? Okay. So nak lama-lama pun. Baik. Okay. So take 2 Boleh lah 2 minit. Take 2 kita buat aktiviti. Boleh cikgu. Spin dah left. So saya 2 minit untuk aktiviti.